Okey. Soalan berapa yang typo? Soalan berapa yang typo? Jawapan dia. Final answer yang korang tak dapat jawapan dia. Soalan 1, okey. Jawapan dia. Okey. Soalan Okey. 2, madam. Soalan 2. Soalan 2 tak Soalan dapat 2, jawapan. madam. Okey, Soalan kenapa? 5 dan 6, madam. Berapa jawapan yang korang dapat untuk soalan 2? 1.06. Okey. Times 10 to the power of 3. WM -1, K -1. yes. Okey. So, typo untuk jawapan ni potong. Okey. Ni jawapan yang sebenar. Okey. So, siapa yang dapat jawapan yang sama dengan final answer yang saya dah buat sebelum ni, ada satu benda yang dia tak convert pergi SI unit. Apa dia? Jam pergi saat, madam. Jam pergi saat. Betul. So 80 kg ni kan, kg pula, 80 kilojoule. Kilo tu dah kena convert, kilojoule to joule, tetapi dia kata per hour dekat sini. So 80 kilojoule per hour, so itu adalah kuantiti apa? 80 kilojoule per hour. Watt, madam. Watt kan? Itu adalah unit bagi watt. Okay, so dia punya description ada kat sini, rate of heat conduction. Okay, ada orang baru masuk. Okay, rate of heat conduction dekat situ bermaksud itu adalah dQ over dT. So 80 kilojoule hour -1. Mesti convert pergi apa? SI unit kita apa? Joule per second. Joule per second. Okay. So nak convert 80 times 10 to the power of 3 dapat joule. Hour -1 to second -1 bahagi darab 3,600. yes 3600. So kita akan dapat lah kita punya dQ dt kita dalam joule per second, baru kita boleh dapatkan thermal conductivity yang diminta ni lah. Okay, so gunakan SI unit. Make sure gunakan SI unit. And kalau boleh, kalau tak pasti, even temperature pun gunakan juga Kelvin. Kalau rasa macam confused nak guna degree Celsius kan nak guna Kelvin, gunakan sahaja Kelvin. Kecuali soalan 1. Okay, soalan 1 ni dia bagi temperature dalam degree Celsius. Tetapi kita kena baca detail, adakah itu temperature sebenar? Soalan dia kata itu ke temperature sebenar dia? Adakah itu temperature sebenar? Bukan. Itu temperature Itu adalah temperature difference. Okay, the temperature difference between the surface is 0.5. Okay, korang nampak kan apa yang saya display sekarang, tutorial questions ni? Boleh nampak kan? Nampak, madam. Nampak, madam. So, kalaulah kita imagine soalan 1 ni macam diagram soalan 3. Okay, macam diagram soalan 3. Okay, katakanlah 0.5 degree Celsius adalah beza temperature dia. Bermaksud ini adalah DT kita, change in temperature. Tetapi itu bukan temperature sebenar. Okay, so 0.5 mungkin satu side dia punya temperature is 10. The other side is 10.5. So bila kita cari dia punya change in temperature, 10 minus 10.5, kita akan dapat negative 0.5 degree Celsius. Kalau nak convert pergi Kelvin, jangan convert daripada sini. Jangan convert daripada sini. Mesti convert daripada temperature asal. So ini kena convert pergi Kelvin, ini kena convert pergi Kelvin. Dan baru kita cari balik DT dalam Kelvin, awak still akan dapat your DT in 0.5 Kelvin. Which means dia punya magnitude adalah sama. Okay? Ada tengok video kan saya explain pasal temperature ni? Ada. Ada kan? Okay. So ada soalan tak pasal DT? Make sure kena betul-betul clear kita punya unit tu, SI unit tu. Okay? So 1 dengan 2 okay, 3 pun okay, betul tak? Kan? Okay kan? Ada soalan tak 3? Ada tak mana-mana orang yang ada soalan 3? Tiada, madam. Tak ada Okay. So yang tanya saya adalah soalan 4. Tak pasti siapa yang tanya soalan 4 tadi. Tak ingat lah pula.
X12 saya rasa. Siapa ya? Alia ke? Bukan, Syawal kan? Okay, so jom kita solvekan soalan 4 ni sama-sama. Okay. So, cuba bacakan soalan ni dulu. Syuhul, madam. Syuwul. Syuwul ke Syawal nama awak ni? Syawal tu, madam. Kenapa Syuwul? Syawal ba? Typo kono. Typo. Soalannya seorang lagi Syuwul, seorang Syawal. Okay. Siapa madam? Saya Lara panggil saya. Kita minta seorang tolong baca dulu soalan ni. Okay, saya nak minta boleh tak siapa ya? Iyad tolong bacakan soalan ni. An aluminum rod has a diameter of 3 cm and thickness of 0.6 meter. One end of the rod is placed in boiling water and the other end is ice. Calculate the amount of heat that has been transferred through the rod in 1 minute. Thermal conductivity of rod equals to 205 watt meter -1 K -1. Okay. So calculate the amount of heat sebenarnya. Soalan ni typo lah kot. Okay. Of heat that has been transferred through the rod in 1 minute. Okay. Soalan yang sama macam example 1 tak silap saya. Sebab soalan minta amount of heat. Bukannya rate of heat transfer. Okay, so first kali kita keluarkan dulu information yang kita ada. So first information kita adalah, this is the aluminium rod. Okay, so kalau nak lukis aluminium rod, so lukis satu silinder. Okay, with the diameter of 3 cm. So diameter of 3 maksudnya radius dia adalah 1.5. yes. Okay. Kemudian the thickness of 0.6 meter. Okay. So thickness of 0.6 meter ni mungkin kita tak sure thickness apa yang dimasukkan. Adakah thickness of the cylinder di sini ataupun thickness of the cylinder di sini. Okay. So untuk kita make sure kat mana heat transfer, kita kena baca dulu in detail lah. One end of the rod is placed in the boiling water. So satu side adalah boiling water. Satu side lagi adalah ice. Okay. So boiling water, ice, so itu ada specific temperature. Boiling point dan freezing point. So boleh bagi tahu saya tak berapa temperature untuk boiling point? 100 degree Celsius. 100, madam. 100. Yes, 100 degree Celsius. Untuk ice, obviously Kosong. Zero. so, betul. So daripada sini kita boleh tengok kita punya heat transfer tu mesti ke sini. Okay, so kita punya heat flow adalah to the right lah according to my diagram. So, bila heat flow kita ke kanan, jadi thickness yang dimasukkan dekat sini adalah panjang silinder tersebut. So, kita tak boleh letak ini sebagai thickness lah. So, thickness kita adalah 0.6. So, now kita boleh label lah 0.6 meter as the thickness of the rod. Okay. And then calculate the heat transfer through the rod in 1 minute. So dia minta Q in 1 minute. Question ask Q. Okay, question ask Q in 1 minute. 1 minute equivalent to how many seconds? 60 seconds. 60. Okay, 60 seconds. So Q in 60 seconds. So given K is equals to 205 watt M -1 Kelvin -1. Okay, so senang je sebenarnya. Masukkan sajalah value dia kan. Betul tak? Kita punya equation apa Syawal? Apa equation rate of heat? Equation ni madam. Apa equation rate of heat flow? dq over dt equal to negative Ka to bracket T2 minus T1 over Tx. Okay, so T2 minus T1 over X. Betul? Okay, so kita perlukan dq. Basically, kita nak heat, amount of heat. So time kita adalah 60 second. Negative 205 untuk K area. Macam mana nak kira area? Dia tanya
Apa ya? Kita tanya Shazwan X8. Macam mana nak cari area, cross-sectional area of the road? Mana Shazwan? Ya, madam. Cross-sectional area of the road. Area apa tu? Yang bulatan tu, madam. Okay, so bulatan. Yes, so ini kita punya cross-sectional area. So area kita adalah bulatan. So area of circle, dia punya formula adalah? Pi r square. Okay, so pi r square. Kita dah ada radius in cm. So make sure kita convert. So kita ada pi. And then r kita adalah 1.5. So convert to meter. So dia jadi 0.015. Betul ke? Salah 25. Betul lah kan? Square. Betul tak? Saya punya Betul. convert Betul. Betul kan? Okay, so pi r square dah convert dekat situ. And then, ada yang panggil saya? Tak ada kan? Okay, so now kita nak tolakkan temperature low minus temperature high. Temperature low adalah 0 degree Celsius minus with 100 over X adalah 0.6. Yes. Okay, so tak dapat jawapan ke? Dapat jawapan tak? Ke jawapan saya yang salah? Respon sikit. Jawapan saya betul tak? Betul. Betul kan? Betul. 1499.06 Joule. Boleh Syawal soalan ni? Boleh, madam. Okey, ya Syawal, awak tak dapat part mana untuk soalan ni? Part temperature ke? Saya silap yang luas road tu. Oh, ni cross sectional area dia. Ya. So awak gunakan area berapa? Macam mana awak kira area dia? Letak je value. Ya, saya darab dengan thickness dia sekali, madam. Oh, okey, faham. So, ingat dia adalah area ni ada dua jenis. Satu surface area, satu lagi cross sectional area. So, satu lagi volume. Itu bukan area lah. Okay. So, area dengan volume ni, ketiga-tiga benda ni dia semua ada formula dia sendiri. Formula shape lah. So, kena faham kalau bentuk road, kita kena tahu definition area dekat situ adalah cross sectional area. So cross sectional area macam kerata rentas lah. Rentas bagi road dia adalah circle. Okay. Kalau surface area baru kita totalkan semua surface bagi silinder. Tapi definition of area dekat sini adalah cross sectional area. Kalau kita punya road tu adalah berbentuk cuboid. Macam mana lagi cuboid lah? Macam ni kot. Contoh macam ni. Okay. So kita punya area dekat sini, it could be square. Ataupun apa nama tu? Segi empat yang lagi satu tu? Square. Square segi empat sama. Cuboid. Segi empat tepat kan? Rectangle. Kan? Ya. So dia bergantung kepada shape apa yang dekat hujung ni. Okay, shape apa yang dekat hujung ni. Ataupun dekat tengah pun boleh lah as long dia cross-sectional area. Okay, so itu untuk soalan 4. Alright, so kita pergi kepada soalan yang kelima. Okay, soalan 5 ni semua kelas mostly akan tanya soalan 5. Okay, soalan 5 ni sebenarnya chapter head dia sama je, step dia kena guna formula yang sama. Depends pada kuantiti apa yang dia nak. Tetapi untuk soalan 5 ni, dia punya highlight adalah insulated spherical glass bulb. Mentol tapi berbentuk sphere. Spherical. Okay. So awak jangan imagine bulb yang biasa kita tengok. Okay. So bulb kita tu memang betul-betul sphere. Okay. Nak lukis sphere susah lah, saya pun tak erti. So yang penting dia berbentuk sfera, bulatan. Okay. So dengan radius yang diberi, dengan thickness yang diberi,
Okay, thickness dekat sini bermaksud ketebalan dinding bulb tu. Okay, awak boleh imagine kan macam mana macam mana ketebalan nipiskan kita punya dinding kaca mentol tu. Betul tak? Okay, so itu ketebalan yang dimaksudkan dekat sini. Sebab tu dia punya thickness tu 0.4 mm sahaja. So, boleh imagine. Okay, kita buat satu lagi layer to represent dia punya thickness dekat sini. Okay, so thickness dia dekat sini adalah 0.4 mm. Okay, yang penting dia berbentuk sphere. Sphera. Okay, so radius 2.5, thickness 0.4 mm, whose outer surface temperature is 30 degree Celsius. So, lukis dan labelkan. So, temperature dekat luar ni 30. Outer surface temperature, okay, surface di bahagian luar is 30. Alright, so dissipates 50 watt of heat. 50 watt ni apa dia? Kuantiti apa kalau according to kita punya formula? Heat. Heat. Heat Rate of sahaja. flow. Kalau watt, kalau heat dia mesti joule. Tahu? Rate of heat. Kalau heat dia mesti joule. Dia adalah rate of Flow. heat. Rate of heat flow. Yes, rate of heat flow baru merujuk kepada joule per second ataupun watt. Yes. So kita kena tahulah. Okay, so kita ada dua unit untuk rate of heat flow, sama ada joule per second ataupun watt. So bila baca dissipates 50 watt of heat dekat sini, walaupun dia bagi awak keliru, dia cakap itu adalah heat, tetapi dia nak kata itu adalah rate of heat flow. Okay, so kena betul-betul clear. So bila dah nampak dekat situ, so terus tulis. So dq over dt equals to 55 watt. Alright, so yang lain-lain tu benda yang sama je lah. So given the thermal conductivity of glass is 0.484 blah blah blah, calculate the temperature of the inner surface of the bulb. So dia minta temperature di bahagian dalam pula. Okay, temperature dekat dalam berapa? Okay. So macam mana nak buat? Okay, siapa boleh tolong saya? Bagi saya, okay, kita keluarkan formula dulu. dq over dt negatif Ka dt over dx. Dan dt ni mesti T low minus T high. Okay. So, masukkan value. Kita ada 55. K kita berapa? 0.84. 0.84 negatif sign lupa. Okay, next adalah area. Area macam mana yang kita nak cari? Adakah area of circle? Bukan sphere, madam. Yes. Bukan area of circle tetapi area of sphere. Okay. So, awak kena imagine, okay, ini insulated spherical glass bulb. Takkan kita punya heat yang dissipate, okay, heat yang dissipate tu dia mesti keluar throughout the whole area. Okay, throughout the whole area. So that's why kita guna area of sphere. So keseluruhan dinding bulb tu. So siapa tahu formula area of sphere? Boleh tak kita tanya Daniel? Daniel tanya soalan ni juga. Daniel, tahu tak area of sphere punya formula apa? Tahu tak? Daniel ada tak dalam grup, dalam JM? Huh? Daniel ada tak? Ke tak ada? Y7. Sorry. Korang bukan Y7. Sorry. Siapa yang tanya tadi soalan 5? Hidayah? Hidayah ke Yaya ni? Yaya X8. Sorry. Patutlah tak jawab. Dia ni Y7 kan? Okay. Yaya. Yaya ke Hidayah ni yang tanya? Question 5. Saya, madam. Saya. Yaya Okay, Yaya. Area of sphere, tahu tak?
4 pi r square kan, madam? Betul. 4 pi r square. Dia ada beza area of sphere dengan volume of sphere. Kalau volume tak silap saya 4/3. Kan? R cube itu adalah volume. Okay, so area of sphere 4 pi r square. Dan kita masukkanlah 4 pi r kita adalah 2 di luar tadi minus dengan T yang kita nak cari, T inner over, okay, T outside minus T inside over berapa X kita tadi, thickness 0.4 mili, kena convert lah. Okay, macam mana saya tahu yang 30 minus T bukannya T minus 30? Macam mana kita nak tahu ni? Siapa boleh respon? Macam mana nak tahu? Dalam bab lebih panas. Dalam box lebih panas. Itu pun betul sebab obviously kita tahulah kita akan nyalakan dekat dalam kan. Dan keyword dia dekat sini dissipate. Inner, madam. Inner. Yes. Dissipate. So bila dissipate dia keluarkan heat. Okay. So heat flow kita keluar lah. Okay, dissipate heat, so heat flow kat luar. Dalam akan lebih panas daripada luar. So mestilah luar yang tolak dalam sebab kita mesti T low minus T high. Luar lebih sejuk lah. Okay. So tak bolehlah T minus 30. Okay, so mesti 30 minus T inner. Ataupun T lah. Maksud saya lebihkan T inner menunjukkan surface yang di dalam. So, awak akan solve benda ni dan awak akan dapat jawapan dia. Ada tak yang buat cara yang saya tunjuk ni? Dapat tak jawapan? Ada tak sesiapa yang dah kira? Dapat, madam. Dapat Dapat. Okay. Saya rasa confusion yang awak berlaku dekat soalan ni adalah area. Itu yang pertama, betul? Sebab tak Betul. tahu nak guna area apa. Dan yang kedua, change in temperature dekat sini. Kita nak tolak yang mana satu. Okay, inside tolak outside ke outside tolak inside. So ini adalah soalan PSPM, PST dulu. Tapi tahun yang agak lama lah sebenarnya. Okay, so saya pilih saja soalan ni lah bagi nampak susah sikit. Sebab nampak sedang je semua kan. Okay, so itu untuk question 5. Ada soalan lagi untuk question 5? Sebelum kita proceed pada question 6. Boleh, madam. Boleh Okay, so last question for today adalah question 6. Okay, question 6. So nak minta seorang tolong baca soalan. Okay, kita panggil Vito dah masuk ke? Ke tak masuk? Tak masuk juga Okay, kita panggil Azwa boleh? Nak bacakan soalan nombor 6, Azwa? Boleh, madam. Okay. A well-insulated aluminium bar has 40 cm length and cross-sectional area 3.0 cm squared. One of the end is maintained at a temperature of 130 Celsius, while its other end is kept at a temperature of 10 degrees Celsius. If the bar is in steady state condition, find the temperature gradient along the bar. Okay, so hold dulu, kita lukis dulu kita punya situation soalan ni. So kita ada satu aluminium bar. Okay, tak tahulah bentuk dia apa tapi obviously dia adalah bar lah, macam magnet bar. Dan dia terus bagi cross-sectional area, so tak perlu fikir sudah nak guna formula apa. Dan one end is 130 degrees Celsius, the other end is 10 degrees Celsius dan panjang dia adalah 40 cm length. Okay, so obviously ini adalah kita punya thickness X ataupun length. Okay, yang mana heat akan flow ke kanan. Okay, so if the bar is in steady state condition, okay, steady state condition ni bermaksud macam yang saya explain dalam video, kita punya rate flow of heat kita mesti constant. Okay, so rate flow of heat kita constant sahaja throughout the length. Okay, so first kali dia minta temperature gradient along the bar. Okay, temperature gradient along the bar itu adalah kuantiti apa? Kalau according to the formula, temperature gradient adalah kuantiti apa, Alia? Kuantiti apa, Alia? Alia X12.
Alia ada? Tak ada? Alia Axwell ke Alia tak ada pula di misi saya kan Alia? Alia ke line dia tak okey? Line saya, madam. Okey. Sekarang Lag dengar? depan. Sekarang dengar? Dengar. Okay, so bila dia minta temperature gradient along the bar, so kuantiti apa tu? Kalau according to the symbol dalam formula, simbol dia apa? Temperature gradient adalah lambat sikit. Madam tanya saya kah? Saya tak tanya simbol. Simbol apa dalam formula temperature gradient? dt over dx. Okay, dt over x. So kita fokus pada length sahaja. Okay, so dt tu mestilah T low minus T high. So T low kita adalah 10 degree Celsius, T high adalah 130 divided by x kita adalah 40 cm, so convert to m. Okay, so macam tu je lah cara untuk kita cari temperature gradient. Okay, macam saya highlightkan sebelum ni, temperature perlu tak tukar pergi Kelvin? Yes, boleh tukar. Okay, tapi kena tukar satu persatu temperature tu. Okay, sebab kita nak cari beza dia. Okay, tetapi kita boleh juga guna temperature dalam degree Celsius sebab beza dia masih lagi sama. Okay, so awak akan dapat negatif. So jawapan dia negatif 300 Kelvin per meter. Okay, so boleh juga awak gunakan unit sebab awak guna degree Celsius kan. Okay, awak nak letak contoh negatif 300 degree Celsius per meter. Okay, so boleh juga nak letak unit degree Celsius, tapi saya just suggest untuk awak gunakan Kelvin lah sebab itu adalah SI unit. Okay, dan selalunya kita memang akan gunakan Kelvin untuk mana-mana temperature. Okay, so tu yang pertama. Okay, question 2. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, boleh bacakan tak Georgiana? Sketch and label temperature against distant draft of the heat conduction through the bar. Yes, okay. Macam mana nak plot ni? Siapa kuantiti apa yang ada pada y-axis? Apa yang ada pada y-axis? Bezri. Apa, madam? Apa yang ada? Kuantiti apa yang berada pada y-axis? Untuk soalan Temperature. ni. Temperature. Okay, so nak letak degree Celsius ke Kelvin? Ramai yang tanya saya, perlu tak kita convert pergi Kelvin kalau kita nak plot? Darjah Celsius pun boleh. Yes, kedua-duanya boleh. So kalau tak nak convert, boleh guna degree Celsius. Okay, nak guna Kelvin pun boleh, kena convert lah. Okay, so temperature against distance. So kita punya x-axis adalah x lah. Okay, dan letak unit M. Okay, sebab dah convert dah tadi. Okay, so ingat kita hanya belajar insulated. Okay, so bila saya kata insulated, kita punya rate of heat transfer kita constant sahaja. So mesti line dia straight sahaja dan gradient wajib negatif. Okay, temperature gradient kita memang negatif. So line curve kita mesti negative curve. Okay, negative gradient lah. So starting from 130 degree Celsius, so label lah 130. Okay, sampailah dia akan lowest temperature will be 10. Okay, will be 10. Panjang kita adalah 0.4. Okay, so kena start daripada sini. Okay, buat line sikit, dotted line. Tapi yang penting curve line ni yang kena solid line. Okay, kemudian kita nak check length untuk dia drop sampai 10 tu adalah 0.4. Okay, 0.4. Okay, 0.4. So tu je lah cara untuk kita sketch. Straight line saja. Start from the initial temperature, highest temperature, and then pergi kepada lower temperature. Stop sampai situlah. Okay, boleh? Ada soalan tak untuk soalan B? Tiada, madam. Ada ya? Okay, kita proceed kepada soalan. Ada soalan? Kalau ada soalan terus interrupt saya. Tiada, madam. Okay. Okay, question C. Question C ni Alia tanya saya. Question C. The temperature at a distance 10 cm from the end that is maintained at 130. So,
kita imagine ini adalah kosong cm sampailah hujung ni adalah 40 cm lah. Itu adalah panjang kita punya bar. Kemudian dia tanya, at the distance 10 cm from the end that is maintained at 130, so daripada 130 ni, so katakanlah this is 10 cm, this is 10 cm long, so dia nak tahu berapa temperature di sini. Keyword dia adalah bila dia kata steady state condition where kita punya rate of heat transfer is constant. So rate of heat transfer constant bermaksud temperature gradient pun mesti constant. Okay, temperature gradient kita constant. Kalau according to graph kita daripada B tu, kita tengok temperature kita constant. Triangle yang sama, so menunjukkan kita punya temperature gradient kita adalah constant. Okay, so dia mesti menurun tu, dia punya interval tu mesti sama. Menurun tu sama. Saya dah explain benda dalam video sebenarnya. Dan saya rasa contoh yang lebih kurang sama. Tapi mungkin temperature yang berbeza. So, macam mana nak solve benda ni? Siapa ada idea? Boleh tak bagi saya idea macam mana kita nak solve benda ni? Ada tak siapa nak bagi saya idea? Keyword dia adalah temperature kita constant. Temperature gradient kita constant. Ada tak? Cepat tolong saya sebelum kita habis kelas hari ni. Cepat. Use formula T2 minus T1 over L. T2 minus T1 over L bermaksud ini adalah temperature gradient lah kan? Betul? Ya. Ini adalah Negative dT over 300. X kan? Yes, okay, negative 300. Okay, macam mana dapat 300 tu? Ambil daripada atas ni lah. Okay, so ini adalah temperature gradient. And then, terus lagi. Siapa boleh sambung? Cek lagi, cepat. Idea tu dah ada. Siapa boleh sambung substitutekan value? Substitute nilai yang ada, madam. T1 and L. T1 dengan L. Okay, T2 adalah after panjang dia 10 cm lah. Itu maksudnya kan? Betul? Sebab dia lagi rendah daripada 130. Betul tak? Atau dia lebih tinggi daripada 130? Dia lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Lebih rendah. So T2 yang kita nak cari, okay, minus with T1, the initial temperature which is 130 over length. Length yang kita tengah consider sekarang adalah ini sahaja. 10. Okay, which is 0.1 lah, kena convert pergi meter sebab kita gunakan temperature gradient kita Kelvin per meter equals to negative 300. Yes. So kat sini kita boleh dapat T2 kan? Siapa dapat T2 ni? Berapa jawapan awak? 100. So jawapan yang diberi tu betul lah kalau dapat 100 degree Celsius. So keyword dia adalah temperature gradient kita constant. Itu yang awak kena tahu. Okay, bila dia kata steady state, temperature gradient constant, rate of heat transfer constant, that's why kita boleh ambil sahaja temperature gradient tu. Kalau kita nak cari temperature dekat mana-mana sekalipun. Kalau nak cari after 15 cm pun kita still boleh. Okay, after 15 cm gantikan sajalah ini dengan 0.15. Kita dapat temperature lain pula. Okay, lagi rendah daripada 100. Okay, boleh faham tak? Ada soalan tak? Setakat ni? Boleh? Boleh. Okay, so kita question the last question for today. Last question for today is the rate of heat flow through the bar. Okay, so this soalan yang famous lah. Okay, dq over dt through the bar. So dia minta rate. Okay, so apa formula, kita punya formula tadi? Cuba bagi tahu saya lagi sekali formula dia. dq over dt. Lagi? Negatif K, E. Okay. dt over X. So, Melvin, semua information kita ada ke? Kita ada tak K? K. Ada tak thermal conductivity? Ada. Di soalan D. Dah kat soalan D. Okay, kita ada tak cross sectional area?
Ada. Ada. Kita ada tak temperature gradient? Ada. Ada tak temperature gradient kita? Ni, Ada. dt over x ni. Ada tak? Tu nak di soalan A. Soalan A kita dah guna, soalan C pun kita dah guna temperature gradient. So kita boleh straight away dapat kita punya dq over dt. Yes, betul, tepat sekali. Okay. So, sedang je kan sebenarnya chapter sheet ni. Betul tak? Boleh lah, Madam. Boleh lah kan, boleh lah. Saya rasa dia agak senang sebab dia hanya